واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل أقوالنا وأفعالنا كلها خالصة لوجهك الكريم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa'kan kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada tengah hari ini dapat kita bertemu lagi. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, seperti biasa di sini kita membaca kitab ini Adillatun Nuraini, dan pada tengah hari ini kita masuk pada muka surat 29. Muka surat 29, rukun wuduk yang keempat. Pada rukun wuduk yang keempat di muka surat 29. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bibarakatihi fid daraini amin. Dan keempatnya, menyapu satu juzuk, yakni bahagian daripada kulit kepalanya, atau menyapu setengah rambut kepalanya yang di dalam had, yakni kawasan kepala, dan jika serta rambut atau setengahnya sekalipun. Jadi rukun wuduk yang keempat pada tengah hari ini kita akan bincangkan, iaitu menyapu kepala. Menyapu kepala ini salah satu daripada rukun wuduk, kerana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, wamsahu biru'usikum, dan sapulah dengan kepala kamu. Maka apabila Allah Ta'ala suruh sapu, maka kita kena sapu pertama sekali. Apabila Allah Ta'ala kata sapu, sapulah tuan-tuan semua, jangan pergi basuh. Ini penting. Apa beza sapu dengan basuh? Sapu maknanya air tak mengalir. Air yang lekat kat tapak tangan tu, sapu kat kepala. Kalau air banyak tu macam tu, kita jiru atas kepala, air pun menitik turun, itu dinama basuh. Allah Ta'ala suruh sapu, Allah Ta'ala tak suruh sapu, tak suruh basuh. Maka sekiranya kita basuh, maka hukumnya makruh. Ini banyak berlaku orang ambil air semayang ni, dia rasa kalau dia basuh bagi semua kepala ini lagi bagus. Allah Ta'ala suruh sapu, sapu semua kepala bagus, basuh semua kepala tak bagus, pasal Allah Ta'ala tak suruh basuh. Yang suruh basuhnya ialah basuh muka, basuh tangan, basuh kaki, itu yang dibasuh. Telinga dan kepala itu disapu. Ini kena betulkan konsep tu. Jadi bila kita ambil semayang, ketika nak sapu kepala itu, kita letakkan tangan misalnya di paip, kita letak yang menitik, yang lekat kat tangan itu, itu ada air itu, kita sapu kat kepala. Itu dinamakan sapu. Jangan tuan-tuan ataupun puan-puan semua tadah tangan gitu, ambil jiru atas kepala, itu basuh. Kalau jiru banyak lagi, mandi nama dia. Itu beza tuan-tuan semua. Kemudian dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i, sapu kepala ini memadai walaupun satu juzuk. Satu juzuk itu sebahagian kecil yang dikatakan sapu kepala itu pun sudah memadai. Maknanya tuan-tuan semua, kita ambil air, sapu sikit pun dah memadai. Sebahagian mazhab lain mewajibkan basuh itu semua kepala. Maka basuh pula, sapu itu semua kepala, kena sapu semua. Sebahagian mazhab
mengatakan kena sapu 1/4 kepala, rubuk tu 1/4. Jadi sebesar tapak tangan lebih kurang, kena letak atas kepala. Mazhab kita lah yang paling ringan sekali, sehelai rambut pun sudah memadai. Mungkinlah dia ni baru keluar daripada salon, rambut pun elok-elok kan, dia dah buat elok rambut, ada ash lagi kat depan, Superman. Jadi dia sayang rambut dia tu, nak sapu takut penyek, dia ambil sikit, dia sapu kat bahagian rambut tadi yang bersambung dengan kepala pun sudah memadai dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Dan sapu itu tidak disyaratkan dengan tangan, boleh sapu dengan apa-apa pun. Rasa malas hari tu, celup pen dalam dalam kolah, ambil, okey, tapi malas kan, mungkin ada hal. Jadi bukan nak suruh buat, nak cerita hukum. Mungkin suatu hari nanti kita darurat nak kena pakai pen ke, tangan tak boleh celup ke apa kan, wallahu alam. Tapi nak cerita hukum, boleh sah walaupun celup pen, sapu, tak kisah apa saja, tak semestinya guna tangan kita, yang penting menyapu, dengan lidi ke, dengan apa. Baik, disitulah yang dimaksudkan menyapu. Dan kena sapu tadi dalam kawasan had kepala. Di mana kawasan kepala? Kita pegang kepala ni. Mana kepala ni? Okey, nak tarik kat mana kepala ni? Maka tuan-tuan pecik sikit, hak kerah tu kepala lah. Hak kerah. Sampai ke hujung tempat tumbuh rambut, itu kepala belakang sikit, dia lembik sikit, tak ada tempurung kepala. Ini leher. Start di sini leher. Jadi kalau kita ambil air sapu kat sini, tu tak sah wudu tak sah. Tengok kan, setengah orang ada dia ambil air, dia sapu belakang ni, dia sapu belakang ni, dia kata sini pun kepala juga. Ni dah lembik ni, bahagian lembik ni bukan kepala dah, ni leher. Kepala hak atas ni, hak kerah. Pasal tu orang panggil kerah kepala. Ni kerah kepala kata dia. Orang tak panggil lembek kepala. Kerah kepala. Pasal memang kepala kerah. Tuan-tuan, kawasan hak kerah inilah dipanggil kepala. Itu boleh sapu belakang tu, boleh belakang. Tepi ke, tengah ke, belakang ke, depan ke, yang penting kepala. Okey, ini maksudnya. Baik. Dan tiada memadai, yakni tidak sah menyapu atas rambut yang disanggul, sekira-kira jika ditarikkan dia nescaya keluar dari had kawasan kepala. Perempuan dia rambut panjang, biasanya lah kita ambil contoh perempuan, dia sanggul kat belakang. Sanggul dia duduk kat tengah ni kan, duduk kat tengah kepala. Jadi dia ambil air, dia sapu, dia sanggul. Tempat yang ada sapu tu, kalau buka dia akan panjang turun ke bawah, keluar daripada had kepala, keluar daripada batasan kepala. Tapi oleh kerana dia sanggul-sanggul di atas kepala, jadi dia sapu ke atas kepala tadi. Jika dibuka sanggul tadi tu turun ke bawah, yang tu tak sah. Yang tu tak sah. Pasal apa? Pasal dia tak panggil kepala, dia dah bawah dah. Jadi ingatlah orang perempuan yang menyanggut, orang lelaki ni tak ada lah ghalibnya menyanggutnya. Tapi akhir zaman ni tak boleh kira, ada juga yang sanggul dan sebagainya. Jadi jika keluar ia daripada had yang di kawasan kepala, tidak sah. Dan memadai, kata dia, yakni sah pada menyapu kepala barang mana, yakni di mana-mana pihak ia, dan jika pada juzuk, yakni bahagian yang wajib membasuh akan dia, serta muka dahulu sekalipun. Kalau muka ni sampai kat ni wajib lebih sikit kan, kita sapu hak wajib lebih sikit ni pun dah memadai. Sapu sini sikit ambil sapu. Nak cerita sah tak sah, cerita hak sunat belakang tu semua kan, jangan gitu senang tu dah. Jangan dibuat kalau tak boleh. Apa benda kalau kita boleh buat yang lebih baik, kita buat lebih, itu sunat. Cuma nak cerita takat mana sah, gitu. Dia mula-mula kita cerita setakat mana wajib, kemudian baru kita cerita yang sunat dan sebagainya. Baik. Seterusnya, dan tiada ta'yin, yakni tiada khusus menyapu dengan tangan. Tadi saya sebut dah. Dan jika disapu dengan kayu,
atau umpamanya memadailah, yakni sah ya. Mana dia malas nak sapu dengan tangan, dia celup pin sapu, kan. Ataupun ada sikat kat situ tu kan, tempat ambil wuduk tu sikat. Bila dia lepas basuh muka, malas dia nak sapu, dia jiru sikat tu, lekat air kat sikat tu, dia sikat rambut. Boleh sah, tak ada masalah. Cuma jangan sikat yang najis lah. Sikat tu mesti yang tak najis. Apa sikat yang najis yang biasa tuan-tuan pakai? Sikat apa biasa orang buat sikat? Tanduk lembu. Ada sikat tanduk lembu? Ada. Tanduk lembu ni ada dua. Kalau hak disembelih tak najis, kalau hak tak disembelih najis. Tu Jadi kalau dia buat sikat daripada tanduk lembu, kita tak pasti sembelih ke tak sembelih. Dalam kebarangkalian lah. Hak confirm najisnya tuan-tuan semua, gading gajah. Gading gajah tu confirm najis. Pasal apa tuan-tuan semua? Gajah bila dia mati, dia jadi apa? Bangkai. Seko tu bangkai belakang. Bila seko tu bangkai, termasuklah gading, termasuklah apa, semua najis belaka. Tidak boleh dibersihkan melainkan satu saja, kulit. Kulit je. Bangkai ni kulit je boleh kita bersihkan. Yang lain tak boleh. Kuku ke, taring ke, tulang ke, semua bangkai belaka. Maka gading itu termasuk dalam bangkai dalam mazhab Syafi'i. Dalam bahasa Arab gading ni dia panggil aj. Jadi kita ambil potong gading buat sikat. Jadi sikat tu najis. Kita pun sikat rambut. Rambut tengah basah kita sikat. Maka berpindahlah najis tu ke rambut kita. Walaupun dia kerah, dia pindah basah-basah. Lepas sikat kita letak pula dalam poket kita belakang. Kita pun semayang Allahu Akbar. Semayang tak sah pasal bawa najis. Ini mazhab Syafi'i lah. Mazhab lain lagu lain pula. Kalau saya sembelih gajah tu, sembelih pun najis juga gajah tuan-tuan semua. Pasal dia tak boleh dimakan. Macam tuan-tuan sembelih rimau lah. Ada orang dia tanya saya dalam kuliah, Ustaz, saya nak bawa kulit gigi rimau tu. Gigi rimau najis. Jadi kalau saya sembelih rimau tu tak najis lah. Sembelih pun najis. Tapi saya rasa belum sempat awak sembelih rimau. Rimau sembelih dulu awak. Dia najis pasal dia tak boleh dimakan. Sembelih ke tak sembelih, dia najis belaka. Pasal taring rimau ni mengikut setengah kepercayaan, kalau kita bawa letak dalam poket, orang takut. Kata orang lah. Tapi tak tahulah ya ke tak takut ke. Terai lah. Tapi tak boleh lah najis. Awak semayang dan sebagainya. Tu. Cincin. Ada orang buat cincin daripada paruh burung apa terbang besar tu, sewa, lang ke apa, lang. Kami Kelantan panggil sewa. Jadi dia buat cincin daripada paruh tu. Dia tunjuk kat saya, cantik cincin tu. Saya kata tak boleh buat semayang lah pasal najis. Jadi pasal burung helang ni tak boleh makan. Dia boleh makan, kita tak boleh makan dia. Itu maksudnya. Dia tak boleh dimakan. Sembelih pun tak boleh dimakan. Jadi bila dia mati, seko tu bangkai belakang. Jadi bila kita buat mata cincin ni, kita buat semayang, Allah tak sah lah pasal dia najis. Itu kena hati-hati tu. Benda kita nak bawa, nak pakai tu semua, kita kena tahu suci ke tak suci, najis ke tak najis. Jadi termasuk tadi tuan-tuan semua, sikat tadi dia akan berpindah najis tu ke rambut kita. Kalau dia najis. Kalau hak plastik tak apalah. Jadi maknanya balik pada sini, boleh kita nak guna apa sahaja pun boleh. Yang penting tersapu. Guna lidi ke, guna kayu ke, guna sikat ke, guna tangan ke, tak ada masalah. Dan jika membasuh kepala atau menghantarkannya, yakni meletakkan tangannya yang basah, dan jika tiada menggerakkan dia sekalipun. Dan jika membasuh kepala, basuh kepala sah, cuma makruh. Dia sunatnya sah. Sapu saya sebut dah tadi di awal tadi. Basuh boleh sah, cuma makruh. Basuh biasa apa? Air mengalir, basuh. Sapu, air tak mengalir. Jadi dalam wuduk dua sunat sapu, iaitu dua sunat sapu. Menyapu tu sunat, bukan sunat buat tu, menyapu tu sunat, iaitu sapu kepala sunat sapu, basuh makruh, dan sapu telinga.
Okey, jadi jangan basuh dua tu. Kalau basuh dia jadi makruh. Jadi di sini dia kata kalau basuh sekalipun kepala sah, cuma makruh. Ini ingat betul-betul. Kemudian tuan-tuan semua, ataupun kita letakkan tangan kita hak basah dan menggerakkannya sekalipun memadailah, yakni sah juga. Jadi ada aturan dia tuan-tuan semua. Wuduk ni ibadat, kita buat macam Nabi SAW buat. Ini baru cerita bab rukun baru, belum lagi cerita bab sunat. Sama juga basuh. Basuh ni kita mula depan dulu. Pasal Nabi Allah Ta'ala kata waghsilu ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Allah Ta'ala sebut wa aydiyakum, tangan kamu ilal marafiq, ke siku. Maka kita basuh tangan pergi siku, bukan siku pergi. Kan Allah Ta'ala sebut dalam Quran gitu, tangan ke gitu basuh. Jadi kalau kita tak dipaik, start sini dulu, paik kena sini dulu, pergi ke depan, baru sini. Kalau sini, siku ke tangan. Itu makruh sikit. Tu baik, habislah. Seterusnya tuan-tuan semua, yang kelima, rukun yang kelima. Tuan-tuan boleh tanya, tak ada masalah. Nak tanya, nak tulis pun boleh, nak tanya direct pun tak apa, tak ada masalah. Nanti ada sebarang bayaran dikenakan. Boleh tanya. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Kalau tak boleh, saya tak jawab je lah. Dan kelimanya, membasuh dua kakinya serta dua mata kaki. Mata kaki itu buku lali lah tuan-tuan semua. Setiap daripada kita ada dua buku lali kebiasaannya. Okey. Jika tiada memakai moza itu khuf, itu insya-Allah bincang bab lain. Dan jika memakai moza ni khuf, maka wajib menyapu moza atau membasuh kakinya. Khuf ni kita boleh pakai, iaitu biasanya orang pakai di musim sejuk. Dia kasut tu panjang sampai menutupi dua buku lali. Itu syarat dia. Dan air tak boleh tembus masuk. Itu mazhab Syafi'i punya lah. Kalau air boleh tembus masuk, dia tak berkira khuf. Stokin tak boleh kira khuf. Walaupun dia tutup sampai buku lali, dia boleh tembus air. Itu tak boleh panggil khuf. Jadi kalau tuan-tuan pakai stokin, ada setengah-setengah orang dia tak nak basuh kaki, dia sapu atas stokin. Stokin tu tak boleh dikira khuf, pasal dia tembus air. Yang boleh kira khuf tak tembus air, kalau tuan-tuan pergi ke Mekah kan ada stokin kulit tu, yang tu boleh panggil khuf. Jalan, dia orang jalan tu tak apa, tak payah basuh kaki. Kalau kita musafir 3 hari 3 malam, ambil wuduk selama 3 hari 3 malam, boleh tak basuh kaki, sapu atas tu je. Kalau kita bukan musafir, 1 hari 1 malam, 24 jam, bermula daripada hadas pertama. Kira 24 jam tu bermula daripada hadas pertama. Contoh tuan-tuan ambil wuduk sekarang ni kan, lepas ambil wuduk tu pakai khuf, dia tak start lagi kira, tak start lagi kira tempoh 24 jam tu. Dia start bila tuan-tuan berhadas, terkentut, kencing dan sebagainya, barulah start kira 24 jam tu. Dan batal khuf, batal sapu tu bila kita buka. Tak boleh buka lah selama 24 jam tu, jangan buka. Kalau buka batal. Dia negara sejuk okey lah. Kalau Malaysia ni tak larat tak buka. Tama-tama berjalan. Tama Malaysia ni negara dia gitu kan, basah gitu kan, kena air hujan pula tak buka, balik tidur atas katil sekali dengan bini, tak buka. Bini kata bau apa ni rupanya bau khuf, tak dibuka. Tapi cuaca di negara, mungkin negara Arab dan negara panas-panas ni okey lah, dia sesuai musim sejuk. Itu dalam istilah bahasa Jawi lama dipanggil muza, bahasa Arabnya dipanggil khuf. Itu kena belajar khusus bab dia lah. Baik, stokin tak boleh, khuf saja. Stokin tak dikira khuf dalam mazhab Syafi'i. Pasal apa? Pasal dia tak kalis air, dia air boleh tembus masuk ke dalam. Jadi maksud saya, dia pakai stokin panjang dia pakai khuf, tak apa lah, boleh. Tapi syarat khuf tadi mesti lepas buku lali, tutup buku lali. Kalau kasut biasa kita ni tak lepas buku lali, mesti macam kasut book polis tu, boleh tapi dia tak boleh buka lah, tidur dengan kasut tu kan, naik atas katil kasut-kasut tu. Okey, baik.
Dan wajib membasuh barang sesuatu yang terdapat di atas keduanya, yakni kaki, daripada bulu dan lainnya. Apa ada atas kaki semua kena basuh. Yang tersebut pada membasuh dua tangan dahulu. Okey ya. Jadi tuan-tuan semua, kaki ni bahaya sikit. Bahaya pasal apa? Bahaya pasal Nabi pernah bagi amaran, ramai orang masuk neraka sebab basuh kaki tak rata. Mana? Nabi kata wailun lil aqabi minan nar. Ramai orang masuk dalam neraka wil disebabkan aqab, tumit kaki. Pasal apa tuan-tuan semua? Pasal biasanya kalau orang ambil wuduk tak perhati betul-betul, tumit kaki tak rata. Kadang-kadang di hulu kaki, dia sambil berdiri di hulu kaki kan. Jadi kaki tu duduk gitu sengit. Jadi air tu turun, dia tak habis kena tumit kaki. Dia tak lepas sampai buku lali. Pasal kaki kita kan jadi sengit gitu kan. Dia turun condong. Buku lali tak habis, dia kena basuh sampai melepasi buku lali. Ataupun kadang-kadang kaki kita pecah. Kaki ni dia pecah. Tapi orang Islam ni rasa jarang jumpa kaki pecah pasal dia tak kerja berat. Dia main tulis je. Tapi kalau orang kampung dia masuk bendang ke apa, kaki pecah tuan-tuan semua. Dalam tu boleh masuk senci lagi kan. Jadi kadang-kadang cukup setahun dia boleh potong kaki daging hak mati tu, macam potong kulit mangga buang, pasal dia dah mati, pecah. Tapi tuan-tuan semua, bila dia pecah, dalam tu wajib sampai air. Tak boleh kita sapu keluar, dalam tu kena sampai air. Oleh kerana orang Arab dia kerja di padang pasir dan kerja di ladang kurma, kaki mereka biasa pecah pasal negara mereka panas. Maka Nabi bagi amaran pada sahabat-sahabat yang ada pada waktu itu, wailun lil aqabi minan nar. Ramai sekali orang masuk neraka kerana berpunca daripada tumit kaki, basuh tak rata. Jadi kita tunduk-tunduk sikit basuh kaki tu. Di samping kita basuh rata, boleh exercise pinggang-pinggang kita tu jadi elok sikit, bongkok-bongkok kan, hilang sikit sakit pinggang. Itu di samping itulah. Jangan kita buat gitu je, tengok ke atas, tak tengok-tengok kaki tu, maka tak rata tuan-tuan semua. Pasal apa wuduk tak rata masuk neraka? Semayang tak sah. Semayang tak sah, tak semayang lah, dan dikira masuk neraka. Sama juga dengan orang yang kencing tak tus. Kenapa dia diazab dalam kubur? Nabi sebut orang yang kencing tak tus, kencing dia dedas, lepas tu dia tak bagi istibrak kan. Nabi sebut, Nabi lalu dua kubur, Nabi kata dua kubur ni sedang diazab. Satunya itu kencing dia tak istibrak, tak bagi tus. Jadi pasal apa yang tak bagi tus tu bahaya besarnya? Pasal dia membawa kepada tak sah semayang. Kalau setakat kencing tak tus, tak ada masalah. Kita duduk sambil tarik, keluar pergi basuh je lah, itu tak ada masalah. Basuh-basuh ke, nak semayang nanti tukarlah pakai kain sarung ke apa. Bukan isu yang tu, isunya semayang tu tak sah. Itu yang jadi dosa besar tu. Jadi kita pasal tu nak buang air kecil apa semua, bagi tus. Sama ada di lurut kemaluan tu, bagi keluar habis. Lurut tu tuan-tuan semua minta maaf, nak ajar, takut tuan-tuan tak tahu kan. Yang tahu dah tak apa. Lurut tuan-tuan semua, dia punya tarik tu start daripada lubang dubur. Tarik daripada lubang dubur, tarik dengan tangan kiri lah, dengan tangan kanan pula. Tarik daripada lubang dubur, naik sampai ke apa nak sebut, segan pula saya, tak apalah, sampai ke benda tu lah kan. Lepas tu naik ke atas sampai ke paip dia tu, sampai ke depan. Boleh faham tuan-tuan semua? Tuan-tuan tak apa pasal paling kat sini, saya paling kat belah sana, nampak muslimat. Tu segan sikit. Jadi tuan-tuan semua, kenapa suruh situ? Antara hikmahnya itu Islam dah ajak, dia boleh mengurangkan risiko prostat. Tu kan cara, tarik daripada situ, tarik daripada lubang dubur tadi sampai ke depan, kemudian sambung ke atas ke paip. Di samping kita berdehem. Mula-mula buat tu dulu, lepas tu mungkin ada tak habis lagi keluar dengan tarik tu, kita dehem. Dehem ni ada cara, tarik nafas dulu. Gitu. Bukan main ikut dandah dehem je, bunyi satu ofis. Macam tu kata ada haji tu kan. Allah, memang orang panggil haji dehem. Jadi tuan-tuan semua, dia ada teknik dia, tarik nafas dulu.
gitu baru dia keluar. Kalau tuan-tuan duk berdehem saja, bukan keluar air kencing pun, keluar kehak ada lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, benda yang besar, kenapa? Kerana dia bawa kepada sembahyang tu tak sah. Bukannya isunya pasal air kencing tu najis, kadar najis tu kita boleh basuh, kadang-kadang bawa pada benda tu. Jadi ini juga dalam hadis Nabi sebut perkara yang tu, perkara apa? Perkara orang yang basuh kaki tak sah ni, tuan-tuan semua, dia akan sebab masuk ke dalam neraka. Dan keenam daripada rukun wuduk dan yang terakhir, tertib seperti yang telah tersebut itu. Tertib maksudnya kena ikut susunan. Dalam mazhab Syafi'i kita, tertib ni wajib. Mazhab Hanafi tak wajib. Gitu, senang. Nak bagi ilmu khilaf sikit tuan-tuan semua. Sebagai terbuka lah, bukan nak suruh tuan-tuan buat. Dalam mazhab Hanafi, tertib tak wajib. Mazhab kita, tertib wajib. Dalam mazhab kita kena basuh muka dulu, baru basuh tangan. Kalau mazhab Hanafi boleh basuh kaki dulu, baru basuh muka, kemudian basuh tangan. Tak kisahlah, yang penting pak tu basuh. Itu mazhab Hanafi, dia agak senang sikit lah. Dia tengok member sebelah basuh kaki dulu, lepas tu basuh muka, lepas tu sapu kepala, lepas tu sapu tangan. Macam lah tu mazhab Hanafi. Ataupun mazhab tak reti. Dia dua tu je kan, sama ada dia mazhab Hanafi ataupun mazhab tak reti. Jadi tuan-tuan semua gitu, khilaf. Jadi kita supaya kita boleh meraihkan. Kalau dia tengok muka Arab ke apa tu, tak apalah, biarlah. Kalau tengok muka Melayu, kena tanya sikit lah, ni apa ni, basuh kaki dulu ni, ambil wudu ke? Mazhab apa? Mazhab Syafi'i bukan Syafi'i tu. Tu mazhab lain. Jadi dalam mazhab kita mesti wajib ikut susunan muka, hak rukun lah, muka, kemudian tangan, kemudian sapu kepala, kemudian basuh kaki. Jadi jika artinya tiada dibilangkan, dikira dengan barang yang jatuh, yakni barang yang berlaku pada lain daripada tempatnya, maka tiada menafi bahawasanya hasil baginya wuduk membasuh muka jika menyertai niat. Maksudnya macam mana ni ayat ni? Ni ayat apa orang panggil, ayat fiqh. Maksudnya tuan-tuan semua, kalau kita basuh dia tak ikut tertib kan, dia kira basuh bukan pada waktu dia. Jadi basuhan tu tidak dikira. Misal beginilah, kita ambil air sembahyang, lepas sudah kita ambil sembahyang, kita basuh kaki, kita tengok bawah ni ada sisi ikan kan, kita duduk bawah, ada 2, 3, 4 ketum melekat kat sini, ataupun ada cat, tadi kita mengecat melekat kat sini, kita basuh ke atas je, tak cek ke bawah kan. Lepas daripada kita selesai ambil wuduk, basuh kaki semua, kita pun pusing-pusing tengok, ada cat, maka tuan-tuan semua kita kena buanglah cat ini kan. Buang cat. Lepas tu nak buat apa? Lepas buang cat, tanya tuan-tuan semua ni, kira buat soal jawab senang tu tengah hari ni, kau ngantuk buat ke mana tuan-tuan semua? Wuduk balik? Tak perlu wuduk balik. Ke mana? Basuh sini saja. Pasal muka tadi dah sah. Muka dah sah dah. Pasal basuh, muka tak ada masalah. Sini sah. Sini hak lain sah belaka dah. Hak ni je tak sahnya. Basuh situ sikit. Lepas basuh tu sembahyang tu. Kau macam mana tuan-tuan? Saya tanya ni. Kan ke mana tuan-tuan? Lepas basuh sini dah sah dah bagaimana? Lepas basuh tangan, apa anggota yang wajibnya? Sapu kepala. Sapu kepala tu sah ke tak? Tak sah. Pasal apa? Pasal tertibnya tak betul. Pasal syarat sapu kepala mesti lepas sempurna basuh tangan. Tadi basuh tangan ni tak sempurna. Kita sempurna ni, maka hak sapu kepala pun dia duduk tempat tak kena, tak sah. Sapu balik kepala dan basuh kaki balik. Itu je. Sama juga kalau sapu kepala tak betul, betulkan sapu kepala je, basuh tangan tak ada masalah, dah selesai dah. Basuh muka dah selesai dah tadi. Jadi betulkan sapu kepala dan basuh kaki. Basuh kaki tak betul lah, pasal dia tertib, tak ikut tertib tadi tu. Pasal tempat dia tak kena. Pasal tempat dia sepatutnya lepas anggota sebelumnya tu sempurna.
Oleh kerana anggota sebelumnya tak sempurna basuh, jadi tak sempurna. Kalau kaki tuan-tuan, tengok sebelah je ada cat. Buat apa? Kikih hak sebelah tu lah cat tu. Lepas tu basuh je. Lepas tu semayang lah, tak ada apa dah lah. Tak ada dah anggota lepas kaki dah. Kan? Last basuh kaki. Ini mazhab Syafi'i. Jangan ikut. Kalau mazhab lain atau mazhab, yalah tuan-tuan semua ada setengah pendapat tu lain lah. Jadi tuan-tuan semua gitu caranya. Jadi yang itu tak rata tu tuan-tuan semua ratakan saja. Sama juga kalau kita terpijak tarik cicak. Terpijak tarik cicak tuan-tuan semua tak batal wudu. Pasal tak ada perkara membatalkan wudu. Kena najis basuh je najis. Lepas tu sambung pergi semayang lah. Dan kena najis ambil wudu pula, basuh air. Itu mazhab Piramli. Tuan-tuan pernah tengok cerita seniman Bujang Lapuk tu kan, dia duduk mengintai tu, kawan tu tegur, orang tua tegur, apa tu Syed Ramli? Dia kata tu dia apa benda? Kutu babi, kata dia. Kawan tu pun tepuk kutu babi kan. Allah batal wuduk saya. Apa pula batal wuduk kutu babi? Kan. Jadi kutu babi tak batal wuduk. Wallahu alam tu. Okey, baik, masuk sini ya. Dan jika membasuh 4 orang lain. Ini ayat fiqh ni, jika ni. Kalau membasuh 4 orang lain akan anggota bersamaan, yang ini serentak pada kali yang satu, makna sekaligus, yang ini sekali basuh secara serentak dengan izin orang tu. Yang ini izin orang yang berwuduk, terangkatlah hadas mukanya jua sahaja jika ada niatnya pada ketika membasuh muka. Ada orang pegang muka satu, pegang kepala dia satu, pegang tangan satu, dua-dua belah kan, lepas tu pegang kaki satu. 1, 2, 3 bam, sekali basuh belaka. 4 orang tu sekali basuh tubuh dia. Maka kata dia yang terangkatnya, yang terbasuhnya kira muka saja, hak lain tak kira. Kalau lah tak ada kerja kita nak buat benda tu. Dan jika tenggelam, yang ni masuk dalam air, tenggelam, dia sebenarnya begini, dia fiqh ni dia sebut masalah gini ni, yang cerita macam-macam ni, adakah terangkat wuduk atau tak terangkat wuduk, dia biasa banyak digunakan dalam bab bersumpah. Pasal tu dia sebut jika ni dah jadi wuduk kata jadi. Contoh, biasa kan orang yang suka bersumpah ataupun ta'liq, dia kata apa? Kalau aku ambil wuduk, jatuh talak bini aku, dia kata gitu. Kalau dia kata macam tu, jadi nak jadi jatuh talak bini dia tu bila masa? Kalau dia kata begitu, bila masa dia tu? Setelah sah wuduk tadi. Jadi kalau misal kata orang buat begitu, adakah jatuh talak tu? Gitu isunya. Pasal tu dia cerita belaka jika tu. Kan, itu tuan-tuan semua. Jadi dalam bab masalah gini ni, kita tak ada nak guna sangat. Qadi yang nak guna kan. Orang dulu macam-macam taklik dia. Jika makan roti pun tak boleh, makan budu pun tak boleh. Dan jika tenggelam yang berhadas kecil dalam air serta niat akan wuduk, dipadakan dia, iaitu sah wuduknya. Dan jika tiada diam ia padanya dalam air sekalipun, kerana hasil tertib pada beberapa lahzah, detik yang sedikit. Kita nak ambil wuduk senang, terjun dalam kolam kan, paham, terjun selam, habis keluar tu kira wuduk dah selesai dah. Syarat kena niat. Tentang pergi swimming pool mana-mana kan, sudah mandi nak semayang kan tak, terjun pun saja aku wuduk kerana Allah Ta'ala, habis tu dia wuduk, lepas tu semayang kan. Bini tanya, bila abang ambil semayang? Tadi dalam kolam renang. Boleh ke kolam renang? Boleh, pasal dia 2 kolah, cukup 2 kolah lebih. Yang tak bolehnya dalam beldi tuan-tuan menyelam. Pasal 2 dalam beldi itu bukan 2 kolah. Itu kan 2 kolah lebih. Tak ada masalah, boleh. Pandai hukum boleh berlaku tuan-tuan semua. Tak pandai, dia duk ambil wuduk tepi kolam tu, jatuh pula dalam kolam. Jadi tuan-tuan semua boleh selam gus sekali, keluar kira habis dah, sekaligus saja.
Seterusnya, masa ada sikit lagi ni tuan-tuan semua, sampai pukul apa kita? 1.45. Okey, 5 minit lagi. Seterusnya, sunat-sunat wudu. Bermula sunat-sunat wudu itu amat banyak. Setengahnya, sebahagiannya daripadanya. Yang pertama, mengucap bismillah pada awalnya. Itu awal membasuh dua tangannya. Jadi, apa-apa saja kita nak buat, benda baik, kita ucap bismillahirrahmanirrahim. Benda baik, kita buat, bila ucap bismillah, dapat pahala. Benda makruh, kita ucap bismillah, makruh. Benda haram, kita nak buat, kita ucap bismillah, haram. Jadi 2 kali haram. Kan? Tu. Jadi pasal itu, orang isyak ukur tak baca bismillah. Pasal kalau atas kata makruh, makruh ucap bismillah. 2 makruh. Kalau atas pendapat kata haram, kalau dia ucap pula bismillah, 2 haram. Kan? Dia nak minum arak, kata contoh minum arak, dia bismillah, itu haram yang lain. Pasal mempersendakan nama Allah. Tu. Jadi tuan-tuan semua, apa yang makruh kita buat, makruh baca bismillah. Apa yang haram kita buat, haram baca bismillah. Apa yang tidak makruh dan tidak haram, itu sunat baca bismillah. Kan, nak makan, bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau nak start dengan sambal belacan, tak boleh baca bismillah. Pasal dia makruh sambal belacan. Gitu. Jadi jangan start dengan sambal belacan lah. Makan dulu nasi, bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu aku dua tak apalah sambal belacan. Gitu cara hukum. Mungkin tak boleh. Pasal sambal belacan tu makruh. Kan, walaupun tuan-tuan suka, saya tahu. Kan, saya pun suka. Itu hukum dia, makruh je, tak ada apa. Mana apa makruh? Tak dapat pahala baca. Itu. Kalau kita buat pun tak dapat pahala. Kalau kita tinggalkan dapat pahala. Gitu makruh. Itu hukum baca bismillah. Jadi Nabi SAW sebut, kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Semua benda yang baik tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia terpotong, putus rahmat. Jadi apa yang baik, kita nak masuk rumah, kita baca bismillah. Kita nak keluar, baca bismillah. Rumah kita penting tuan-tuan semua. Kita nak masuk, baca bismillah. Jadi bila kita baca bismillah, kita masuk, syaitan tak masuk. Tambah pula, kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Lagi syaitan tak masuk. Syaitan nama Dasim. Dia masuk, dia kacau rumah tangga. Itu nama Dasim. Pasal itu rumah tangga ni suku porak beranda. Banyak orang kita masuk rumah, tak baca bismillah. Dan juga tak bagi salam. Tapi salam yang masuk ke rumah ni, antara salam yang kita tak nak dengar jawapan. Pertama sekali ketika rumah kosong, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lari kita. Tidur hotel malam tu. Satu lagi salam yang kita tak nak dengar jawapan ialah salam masuk kubur. Assalamualaikum dar qaumin mu'minin. Ataupun biasa kita baca Assalamualaikum ya ahlal kubur. Bunyi ramai-ramai jawab Waalaikumsalam. Memang balik tak ziarah kubur itu. Jadi tuan-tuan semua, salam sunat. Kemudian bila kita masuk tak ada orang, Assalamualaikum. Kemudian yang kedua baca Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Maka semua syaitan-syaitan akan keluar. Pasal kalau rumah tak ada orang, syaitan masuk. Jadi Nabi kata, kalau kamu baca Assalamualaikum, beri salam pada rumah itu, semua syaitan-syaitan akan lari keluar. Kalau kita masuk tak bagi salam, syaitan duduk dalam rumah tu. Kalau ada orang dalam rumah, kita masuk tak baca bismillah, ikut sama sekali dengan kita, dengan suami ni duduk atas kepala kita ke mana, tak tahulah, wallahu alam. Nama dia Dasim. Jadi pasal itu dia tengok bini dia, tengok padahal lawa bini dia, macam ratu cantik, tapi dia tengok tak lawa. Dia tengok pelayan kedai tom yam tu lagi lawa. Contohnya lah, contoh kan ada kaitan pula, mampus saya. Dia tengok orang kat luar tu jadi lawa tu, oh lawa pula lah. Bini dia lagi lawa, tapi dia tak nampak lawa. Ini biasa berlaku tuan-tuan. Ramai orang datang jumpa saya, bukan ramai lah, ada lah kan. Ramai ni macam hebat sangat pula bunyi kata. Ada orang jumpa kan, ustaz Ami saya tengok, kata dia tunjuk lah gambar, tengok bini tak munasabah lah, kita kata tak munasabah, tapi dia tengok bini dia jadi benci. Itu antaranya. Nama syaitan tu disebut oleh Ibnul Jauzi dalam kitab Talbisu Iblis, Dasim.
Tu. Jadi masuk rumah ingat baca bismillah. Okey, insya-Allah. Cukup tu, masa dah tamat. Kau ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada, eloklah, boleh kita semayang awal. Wallahu a'lam. Setakat ni dulu, insya-Allah jumpa bulan depan pula. Okey. Sambung muka surat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.